أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam PDPR mata pelajaran tafsir. Dan hari ini saya akan sambung pada pelajaran yang lepas, iaitu pada pelajaran lepas kita telah bincang berkenaan dengan Ad-Darsus Sadis. Tajuk dia Al-Imanu wal-Aqidatu wal-Amal. Iman, Aqidah dan Amalan. Yang mana telah kita bahaskan ataupun telah kita bincangkan, telah kita baca ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 36, surah yang keempat daripada dalam surah keempat dalam Al-Quran, dan makna kalimatul mukhtarah pun telah kita terjemahkan dan telah kita terangkan pada pelajaran yang lepas. Dan hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan syarhul ayati ijmalan dan huququllahil wajibatu 'alal ibadi. Iaitu kalau kamu boleh rujuk pada buku teks kamu pada muka surat 79. Okey. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Syarhul ayati ijmalan yad'u Allahu ila tauhidihi. Besar sikit. Betul. يدعو الله إلى توحيده وطاعته وعدم الشرك به وهو حقه تعالى على العباد. ثم أوصى الله تعالى الإنسان ببر الوالدين بالإحسان إليهما وإلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار من صاحب القرابة والجار البعيد الذي ليس بينك وبينه صلة قرابة والرفيق في السفر والضيف والمسافر الذي انقطع به الطريق والله لا يحب من كان متكبرا بما لديه وفخورا بإحسانه. يدعو الله إلى توحيده. Allah Ta'ala menyeru kepada siapa? Menyeru kepada hamba-hambanya. Ila tauhidihi, untuk mentauhidkannya, mentauhidkan Allah, iaitu maksudnya mengesakan Allah, tidak wa ta'atihi, dan mentaatinya, wa adami syirki bihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Wa huwa haqquhu ta'ala 'alal ibad, dan inilah hak Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hak Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala menyeru kepada kita untuk mentauhidkan, mentaatinya, dan juga untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Thumma, kemudian dalam ayat ini juga awsallahu ta'ala, Allah Ta'ala memberi wasiat ataupun pesanan al-insana, kepada umat manusia, bibirril walidaini bil ihsani ilaihima, dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, bibirril walidaini, dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dengan cara apa? Bil ihsani ilaihima, dengan kita membuat ihsan ataupun membuat baiklah, samalah, membuat baik kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua? Itu kedua ibu bapa kita. Dan berbuat baik juga kepada al-aqaribi, ahli keluarga kita, saudara mara kita, adik, kakak, abang dan sebagainya. Wal yatama, seterusnya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari min sahibil qarabati, dan jiran-jiran yang terdiri daripada keturunan, maksudnya adik-beradik, maksudnya sebelah rumah kamu dia jiran, tetapi dia ni kena adik-beradik yang kamu anak menakan, pak menakan, maksudnya sepupu kamu yang duduk sebelah kamu, itu maksudnya jiran daripada keturunan kamu, adik-beradik kamu.
Wal jaril ba'idi, dan juga jiran-jiran yang jauh, maksudnya jauh keturunan adik-beradik. 3 pupu kalau kita bincang. Kalau kita cek balik hubungan kita dengan jiran kita tu mungkin ada 4 pupu ataupun tonek-tonek tak jumpa. Ini dimaksudkan dengan jiran yang jauh. Allazi laisa bainaka wa bainahu silatun qarabatun, yang mana tiada di antara kamu dan dia silah, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Itu yang dimaksudkan dengan jiran yang jauh. Maksudnya jiran yang jauh ni bukan maksudnya selang sebatu, bukan. Jiran yang jauh maksudnya jiran yang jauh keturunan. Jiran juga sebelah rumah kamu juga, sebelah rumah kamu juga, tetapi dia tak ada kena mengena dengan adik-beradik kamu, tak ada kena mengena dengan puak menakan. Berbanding yang tadi wal jari min sahibil qarabah, itu maksudnya jiran daripada adik-beradik. War rafiqi fi safar, dan berbuat baik kepada orang yang bermusafir. Wad dhaifi, dan tetamu-tetamu. Wal musafiri alladhi inqata'a bihi at-tariq, dan al-musafir, dan orang yang bermusafir, alladhi, yang inqata'a bihi at-tariq, terputus bekalan di tengah jalan. Maksudnya apa? Kawan orang tu bermusafir jauh, tetapi dalam perjalanan dia terputus bekalan makanan dan sebagainya, maka kita diminta untuk berbuat baik dengan menolong orang yang bermusafir itu. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai man kana mutakabbiran bima ladaihi, orang yang sombong dengan apa yang ia miliki. Mutakabbiran tu maksudnya orang yang sombong dengan apa yang dia ada, yang dia miliki. Wa fakhuran bi ihsanihi, dan berbangga-bangga dengan kebaikannya. Dia buat baik sikit dia bangga, dia buat baik sikit dia bangga. Pantang dia bangga tu mesti dia buat baik. Tu maksud dia macam tu. Okey, boleh faham nah? Penerangan ayat ni dia nak cerita apa? Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengesahkan dia, mentaati dia, dan dia Allah Ta'ala juga menyuruh kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita, memesan kepada kita untuk berbuat baik kepada yang tadilah, ibu bapa, adik-beradik, jiran, anak-anak yatim dan sebagainya yang telah kita bincangkan tadi. Itu masuk ayat yang kita baca tu, wa'budullah. Apa dia tadi jatuh? Ayat Al-Quran dia dah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan ila akhiril ayat. Seterusnya kita tengok tajuk huququllahi alwajibatu 'alal ibadi. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Siapa hambanya? Kita lah, manusia, umat Islam. Wa fi hadis Mu'adz qala kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair, faqala ya Mu'adz hal tadri haqqa Allahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqa al-ibadi ala Allahi an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Faqultu ya Rasulullah afala ubashiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Hadis diriwayatkan rawahul Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka. Okey, apa makna hadis ni? Wa fi hadis Mu'adz, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz, qala, siapa berkata? Mu'adz. Mu'adz berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku menunggang keldai di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu Ufair, dan dikatakan nama keldai tersebut Ufair ataupun Afir. Ufair, okey. Kedai itu nama dia Ufair. Faqala, Nabi berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri,
adakah kamu tahu haqqallahi ala ibadihi, hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'adh kena tanya. Bukan Mu'adh tanya. Nabi tanya kepada Mu'adh, adakah kau tahu, apakah kau tahu hak Allah Ta'ala kepada hambanya, dan apakah hak hambanya kepada Allah? Qultu, maka Mu'adh menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi berkata, maka Nabi SAW menjawab, fa inna, sesungguhnya, haqqallahi 'alal ibadi, hak Allah ke atas hamba-hambanya, an ya'buduhu, untuk menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah syai'a, dengan sesuatu. Itu hak Allah ke atas hamba-hambanya. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala pula apa? Alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Apa hak hamba kepada Allah? Iaitu Allah tidak akan menyiksa. Alla yu'azziba, dan Allah tidak akan menyiksa man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa sesiapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Faqultu, maka Sayyidina Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, wahai Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Mu'adz kata apa? Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang lain? Mu'adz tanya Nabi, adakah boleh aku sampaikan berita gembira ini kepada orang lain? Maka Nabi menjawab, qala la tubashshirhum, jangan kamu sampaikan berita gembira ini, supaya takilu, kerana apa? Takut nanti mereka akan hanya bertawakal dan tidak beramal. Maksudnya Nabi tak bagi Mu'adz ni untuk dia nak cerita kepada orang-orang lain ataupun sahabat-sahabat lain. Kerana apa? Kerana bila mana takut Mu'adz memberitahu kepada orang-orang lain, sahabat-sahabat lain, mereka tu cukup dengan sekadar tidak menyekutukan Allah, tetapi mereka tidak melakukan amalan, yang tu Nabi tak mau. Jadi Nabi kata, jangan kamu ceritakan berita gembira ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Supaya apa? Supaya nak memberi, supaya nak bagi kepada sahabat-sahabat lain untuk mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham. Okey, bawah ni dia buat peta. Huququllahi al-wajibati 'alal 'ibad. Huququllahi al-wajibatu 'alal 'ibad. Hak-hak Allah Ta'ala yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Apa dia? Yang pertama, ibadatullahi wahdah. Hanya sahaja kita menyembah Allah Ta'ala yang satu, tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua, adamu syirki bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Dan yang ketiga, al-ikhlasu fil ibadah, hati sentiasa ikhlas dalam beribadah. Bukan hanya kita beribadah itu kerana untuk meminta-minta akan kebaikan, pahala, tetapi kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserahlah kepada Allah untuk menilai apa yang kita lakukan, apa yang kita buat amalan. Faham tak? Itu maksud ikhlas. Maksudnya kita buat itu bukan semata-mata untuk balas baik oleh Allah, tetapi kita buat itu kerana Allah Ta'ala suruh. Kita buat itu kerana ikhlas. Maksudnya ikhlas lah. Ikhlas ni kalau kita kata
semut yang hitam di batu yang hitam berada di tengah malam. Tak nampak. Ikhlas tu tak nampak. Maksudnya maksudnya tak nampak lah. Orang tak tahu. Melainkan kalau kita duk pi buat hanya untuk menunjukkan amal kita kepada orang, maksudnya orang akan kata kita, dia ni bagus, amalan banyak, bagus, serban, tak pernah tinggal, lebay. Perfect. Kenang kata perfect. Tapi dalam hati Allah Ta'ala yang tahu, maksudnya dia ni menunjuk-nunjuk. Dia keluar pi surau pakai serban. Dok, mayang. Allahu Akbar. Tapi balik rumah, tak bayang. Waktu-waktu lain dia tak bayang. Tu maksudnya. Okey, faham dah? Okey, 79. Pada muka surat 780, iaitu birrul walidaini wal ihsani. Apakah dimaksudkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Nanti yang ni kita akan bincang pada pelajaran lepas, sebab yang ni pun dah panjang dah saya rasa. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan ini dapat membantu kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah, dan kita sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan kita, insya-Allah. Amin. Sekian kelas untuk hari ini. Nanti kita sambung pada muka surat 80. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.